Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, hari ini saya akan bincangkan berkaitan dengan soalan ulang kaji matematik tingkatan 1 bab 4 iaitu bab nisbah, kadar dan kadaran. Okay, soalan yang saya bincangkan adalah soalan dalam Google Form yang kamu dah buat sebelum ni. Okay, so jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan minta naga raja mempunyai sejumlah 1.2 kg ikan kerapu dan 450 gram ikan patin. Tuliskan nisbah bagi ikan patin dan ikan kerapu milik naga raja. Okey, yang kamu tahu, untuk tulis dalam nisbah dia, syarat yang pertama dia adalah unit dia mesti sama. Untuk menulis nombor nisbah. Okey, kemudian bila dah sama, kamu kena permudahkan sampai nombor yang tak boleh dibahagikan lagi dah. So, permudahkan kedua-dua nombor. Ini adalah syarat untuk nombor nisbah. Okey, dekat sini dia kata ada ikan kerapu. Okey, saya letak K sebagai ikan kerapu dan juga ikan patin. Okey, kerapu dan patin. Kerapu ni adalah dalam bentuk kg. Sama ke tak? Tak sama. So, jadi 1.2 kg adalah bersamaan dengan 1200 gram. Okay, jadi 450 gram, 450 gram lah. Jadi 1.2 kg kerapu kita letak sebagai 1200 gram nisbahkan dengan 450 gram. So, bila dah sama unit baru kamu boleh buang unit itu. Okey, so unit mesti sama, lepas tu tak perlu tulis unit dah lah. Okay, jadi 1200 nisbahkan dengan 450, kamu kena permudahkan sehingga nombor yang tak boleh dibahagi lagi. Okey, jadi kalau tak tahu, kamu boleh bahagi satu persatu. 1200 boleh bahagikan dengan 10, 450 boleh bahagikan dengan 10. So, jadi boleh cancel akan dapat 120 nisbahkan dengan 450. Okey, boleh. So, 120 nisbahkan 45. So, net boleh bahagi dengan apa lagi? Okey, 120 kamu boleh bahagikan lagi dengan 5. 45 boleh bahagikan dengan 5. So, jadi kerapu patin. Saya sambung sini So, 120 bahagi 5 boleh dapat 24. So, sini boleh dapat 24 nisbah dengan 45 bahagi 5 boleh dapat 9. So, boleh bahagi lagi tak? Boleh dengan nombor 3. Boleh bahagi dengan nombor 3. 24 bahagi 3 dapat 8. 9 bahagi 3 dapat 3. Jadi, apakah jawapan dia? Jawapan dia adalah D. Okey, kamu boleh buat Okey, seterusnya. Okey, nisbah 36 minit kepada 12 jam kepada 1 hari. So, jadi ini unit tak sama kan? So, jadi unit mana yang paling kecil? Unit paling kecil adalah minit. Jadi, tukarkan semua ni ke dalam minit. Okey, 36 tetap 36 minit. So, 12 jam bersamaan dengan 12 darabkan dengan 60. So, jadi kamu akan dapat 12 darabkan dengan 60, kamu akan dapat 720 minit. Okey, 1 hari pula. 1 hari bersamaan dengan 1 darabkan dengan 24, iaitu dapat 24 jam. Sekarang jam tukar pada minit, darabkan dengan 60. So, jadi 24 darabkan dengan 60, kamu akan dapat 1440 minit. So, jadi semua dah ditukar dalam minit kan? Okey, baru kamu boleh buat dalam bentuk nisbah. 36 minit nisbah dengan 720 minit nisbahkan dengan 1440 minit. Okey, semua unit dah sama, baru kamu boleh buang unit tu, tukar dalam bentuk nombor sahaja. So, jadi semua ni boleh bahagi tak? Okey, tengok macam ni boleh bahagi dengan nombor berapa? So, kita try Ini 36. So, cuba ambil 720. Boleh bahagi tak dengan 36? So, boleh. 1440 boleh bahagi tak dengan 36? Boleh. So, jadi terus je bahagi dengan nombor 36. Bahagi dengan 36. Bahagi dengan 36. So, 36 bahagi 36 boleh dapat 1 nisbah dengan tadi dah buat 720 bahagi 36 akan dapat 20 nisbahkan dengan 1440 bahagi 36 boleh dapat 40.
So, jadi jawapan dia adalah 1240. Okay, B. Okay. So, soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga, dia katakan sebuah motosikal bergerak dengan, so ada N di sini, dengan kelajuan 60 km per jam. Tuliskan nisbah kelajuan motosikal kepada meter per saat. So, apa yang maksud dengan per ni adalah 60 km per jam. Maksudnya 60 km setiap 1 jam. 1 jam dia bergerak sebanyak 60 km. So 2 jam 120 dan seterusnya. So dia minta kamu tukarkan kepada meter per saat. So kilometer tu kena tukarkan kepada meter per saat. So kamu kena tahu dulu kilometer nak ke meter. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. So maksudnya kilometer nak ke meter kamu kena darabkan dengan 1000. Okey, 1 jam nak ke saat pula. Okey, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. So jadi 1 jam adalah kamu kena tukar. So kena 1 darabkan dengan 60 untuk minit, kemudian darabkan dengan 60 untuk saat. Jadi kamu akan dapat 3600 saat. So jadi makanya nak dapatkan 1 jam ke saat kena darabkan dengan 3600. So jadi tukarkan kilometer ke meter. So 60 kena darabkan dengan 1000. So bahagikan dengan 1 jam kena darabkan dengan 3600. So yang ni adalah meter, ini adalah saat. So, jadi apakah jawapan dia? So tekan je kalkulator. 60 darab dengan 1000, kamu akan dapat 60000 bahagi dengan 3600. So ni meter, ni saat. Jadi apakah jawapan dia? 60000 bahagikan dengan 3600. So kamu akan dapat dalam bentuk pecahan iaitu 16 2/3. So jadi jawapan dia adalah C. Okey, boleh? Okey, soalan yang seterusnya. Soalan 4. Diberi nisbah guli merah kepada guli kuning ialah 3/5 dan bilangan guli merah ialah 27 biji. Hitung jumlah keseluruhan guli yang ada. So, maksudnya dia nak semua sekali. Okey, macam saya kata, nombor nisbah dia akan bagi nombor yang paling kecil, iaitu yang boleh dipermudahkan sehingga kecil, tapi itu bukan menunjukkan bilangan yang sebenar. Okey, so kalau nak senang kamu buat macam ni guli merah kepada kuning. Okey, ini adalah guli merah, nisbahkan kepada guli kuning, kemudian kamu nisbahkan kepada jumlah. Okey, kenapa so tengok sini. So merah nisbah dia adalah 3, nisbah kuning nisbah dia adalah 5. So apakah jumlah dia untuk yang dipermudahkan ni adalah 3 tambah 5. So iaitu kamu akan dapat 3 nisbah 5 nisbah 8. Okey, ini nombor yang boleh dipermudahkan. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua adalah kamu tolong nyatakan bilangan yang sebenar. Okey, merah dah tahu kan bilangan sebenar dia adalah 27. Okey, yang ni tahu tak? Yang ni tak tahu. So letakkan dia sebagai K. Kuning tak tahu, nisbahkan dengan jumlah. Jumlah tahu tak? Jumlah pun tak tahu, letak je J balik. Okey, so ini adalah bilangan yang sebenar. Okey, macam mana kamu nak cari jumlah? So soalan minta jumlah keseluruhan. Okey, kamu terbalikkan sahaja supaya boleh jadi pecahan. So iaitu jumlah bahagikan dengan 8. Kita yang ni kita berkadarankan dengan 8. Kan kamu dah belajar kadaran kan? Itu jumlah ni berkadarankan dengan 8. So bersamaan dengan 27 ni berkadaran dengan 3. Okay, kenapa 27 3 tak ambil K? Sebab K ni tak ada nilai. So bila tak ada nilai susah kamu nak cari jawapan. Kamu kena cari nombor yang ada nilai. So 27 ni berkaitan dengan 3. So jadi boleh tak cari jumlah? So boleh. So dengan cari jumlah adalah 8 ni bawa sebelah sini akan jadi darab. So itu 27/3 darabkan dengan 8. Right? Jadi 27/3 darab 8. 27/3
per 3 darabkan dengan 8. So, sama dengan 72. Okey, itu adalah cara nak mencari nilai bila melibatkan nombor nisbah. So, jadi jawapan dia adalah B. Okey, soalan yang kelima. Okey, ni sama macam tadi kan? Okey. Diberi nisbah X, Y, Z adalah 276 dan X tambah Y adalah 81. Cari bilangan Y tambah Z. Okey, kamu boleh gunakan kaedah yang sama. X nisbah dengan Y nisbahkan dengan Z. So, kamu boleh tambah lagi kat tepi. X tambah Y nisbah Y tambah Z. Okey, yang penting setiap urutan ni mesti nilai yang sama tak boleh berbeza-beza. Okey, X adalah 2, 7, Z ni adalah 6. Okey, ini nilai yang dah dipermudahkan. So, jadi X tambah Y. X tambah Y berapa? X tambah Y 2 tambah 7 nisbah dengan Y. Okey, ni kan YZ, Y tambah Z kan. Okey, Y tambah Z, Y tambah Z 7 tambah 6. Okey, cari dulu nilai 7 nisbah 6. 2 tambah 7, 9. 7 tambah 6, 13. So, yang ni adalah nombor yang dah dipermudahkan. Ini adalah nilai yang sebenar, baru boleh letak kat bawah. X tambah Y adalah 81. So, kamu tahu tak Y tambah Z apa? Tak tahu. Ini yang kamu nak cari kan? So, yang ni tak tahu. So, ini letak je lah Y tambah Z. So, yang ni pun tak tahu juga. So, biarkan je dia tak tahu. Ini adalah X, adalah Y, adalah Z. Okey, ini adalah nilai yang sebenar. Ini nombor yang dah dipermudahkan. So, jadi, buat macam tadi. Y tambah Z bahagikan dengan nombor 13. Bersamaan dengan 81 bahagikan dengan 9. So, jadi Y tambah Z bersamaan dengan 81 per 9 darabkan dengan nombor 13. So, jadi apakah jawapan dia? So, 81 dengan 9 kemudian darabkan dengan 13. So, jawapan dia adalah 117. So, jadi jawapan dia adalah A. 117 A. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, kalau tadi tambah, ini tolak. Konsep dia masih sama. So, M nisbah N. Dia minta, dia bagi M tolak N. So, jadi dia nak M tambah N. So, jadi nisbah dia adalah 13 nisbah 7. Okey, dalam nombor nisbah yang dipermudahkan adalah 13 tolak 7. Yang ni adalah 13 tambah 7. So, jadi jawapan dia adalah, so 13 tolak 7 kamu akan dapat sebagai 4, 5, 6, 7, 6. So, jadi 13 tambah 7 dapat 20. Okey, yang ni nilai nombor nisbah. Bawah ni tulis nilai sebenar. M tolak N adalah 900. Ini tahu tak? Tak tahu. Ini kamu nak cari, letak M tambah N. So, yang ni letak N, ini letak M. So, ni tak tahu nilai sebenar dia. So, jadi guna konsep yang sama. M tambah N berkadarkan dengan 20 bersamaan dengan 900 bahagikan dengan 6. So, jadi M tambah N sama dengan 900 bahagi 6 darabkan dengan 20. Jadi 900 bahagikan dengan 6 darabkan dengan 20. So, jadi jawapan dia adalah 3000. So, itu jawapan dia adalah D, 3000. Okey. Okey, so next soalan yang ke-7. So, diberi XY 34, YZ adalah 85. Cari nisbah XYZ. Okey, ini daripada 2 nisbah pada 2 nisbah untuk jadikan 3 nisbah. Okey, tengok kat sini. Letak X nisbah dengan Y. Kemudian X nisbah Y 3 nisbah 4. So, jadi Y nisbah Z. Okey, jangan letak seiring sebab nombor tak sama. So, letak bawah dia.
Y nisbah Z dapat 8 nisbah 5. Okay, kalau nak seiring mesti nombor yang sama. Ini tak sama. Okay, jadi macam mana nak bagikan dia sama? Okay, 8 dengan 4 macam dia sama. 4 ni kena darab dengan 2. So, bila 4 darab 2, 3 pun kena darabkan dengan 2. Okay, so jadi total upkan dia akan jadi 3 darab 2 dapat 6. Nisbahkan dengan 4 darab 2, 8. Ni pun 8. So, sama kan? Nisbahkan dengan 5. Okay, jadi semua ni dah sama. So, jadi jawapan dia adalah 6 nisbah 8 nisbah 5. Jawapan dia adalah A. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan 8 ni dia bagi dalam bentuk soalan penyelesaian masalah. Okey, soalan 8 hingga 10 berdasarkan jadual berikut. Jadual menunjukkan kadar tambang bagi 3 jenis kenderaan bagi suatu perjalanan. Okey, jenis kenderaan, kadar bayaran. Okey, kenderaan ada teksi, bas, grab, kereta api. Okey, teksi adalah RM5 tambah 60 sen bagi setiap 4 km. Bas 10 sen bagi setiap 500 meter. Grab RM20 kena tambahkan dengan 25 sen bagi setiap 1 km. Manakala kereta api atau iaitu LRT dan MRT 15 sen bagi setiap kilometer. Fazura perlu menghadiri satu sesi temuduga yang berada 40 km dari rumahnya. Namakan jenis kenderaan yang menawarkan tambang yang paling menjimatkan. Jadi kamu kena kira satu per satu supaya kamu boleh tahu apakah perkara yang paling menjimatkan. Okey, kita mulakan dulu dengan teksi. Okey, untuk teksi adalah RM5 tambahkan 60 sen bagi setiap 4 km. Okey, bagi setiap 4 km. So, dia adalah 45 km kan. So, jadi kita nak tengok 40 km bagi setiap 4 km ni adalah berapa kamu kena bahagikan. So, 45 km bahagikan dengan 4 km. So, jadi jawapan dia adalah apa? 11.25. So, setiap 4 km dia akan charge 60 sen. So, jadi yang point ni tak payah ambil. Kamu ambil yang sebelah sahaja. So, jadinya bayaran untuk teksi adalah ambil dulu RM5. RM5. Okey, RM5 tambahkan dengan RM0.6 darabkan dengan 11. Okey, kenapa darab 11? Sebab 11 ni dia hanya setiap 4 km 60 sen. So, jadi dia hanya berhadapi 11 kali je yang dia akan kira. So, jadi kamu kira dan kamu akan dapat jawapan sebagai RM RM11.60. Okey, so ini adalah untuk teksi yang pertama. So, yang kedua adalah untuk bas. Okey, untuk bas pula 10 sen bagi setiap 500 meter. Okey, so jadi kamu kena bahagikan dulu macam atas. 45 km bahagikan dengan 0.5 km. Okey, kenapa 0.5? Sebab ini sebab kita pakai km. So, unit mesti sama Allah, kedap tak nampak. Bagi kamu nampak. Okey. 45 km. Okey, bahagi dengan 0.5 km. So, kamu akan dapat sebanyak 90. Maksudnya dia akan charge sebanyak 90 kali. Okey. 500 10 sen. So, jadi 1 km 20 sen. So, jadi darablah untuk 45 km. So, jadi apakah bayaran bagi bas? So, bayaran adalah untuk bas adalah RM 0.10 10 sen darabkan dengan 90 kali, iaitu kamu akan dapat sebagai RM 9. Okey, next. Yang ketiga adalah Grab. Okey, bagi Grab pula sebabkan 1 km kan. So, jadi perlu kira tak payah. So, maksudnya kamu ambil je 40 km ni ada sebanyak 0.2 sen. So, jadi untuk cari bayaran Grab adalah RM20 tambahkan dengan RM 0.25 darabkan dengan 45. Sebab dia melintas sebanyak 45 km. So, jadi jawapan yang kamu akan dapat adalah
RM RM31.25 sen. So yang terakhir adalah kereta api. So kereta api 15 sen bagi setiap km. So ni sama juga. So RM 0.15 darabkan jangka dengan 45 km. Jadi jawapan dia adalah RM RM6.75 sen. So jadi ini RM11, ini 9, ini 31, ini RM6.75 sen. Jadi siapakah yang menang? So yang menang adalah kereta api sebab dia yang paling sikit. So jadi jawapan dia adalah A. Okay. So soalan seterusnya, soalan nombor 9. Okay, jadual menunjukkan, okay, ni sama. Sebenarnya dia ingin membeli antara Grab atau teksi untuk pergi bercuti ke sebuah bandar yang jaraknya 100 km dari rumah. Hitung beza kadar tambang dua jenis kenderaan ini. So dia nak dua je, iaitu Grab. Okay, untuk Grab dan atau teksi. Grab atau teksi kat depan. Okay, Grab setiap 1 km. So jadi kamu kira je RM20 tambahkan dengan RM 0.25 kena darabkan dengan 100 km dia nak pergi. So jadi apakah jawapan dia? So jawapan yang kamu akan dapat adalah RM 45. Okay, macam ni kalau kamu tanya macam mana dapat? Okay, kamu boleh tekan kalkulator. 20 tambah dengan dalam kurungan 0.25 darabkan dengan 100. So kamu akan dapat RM45. So untuk teksi pula. So bagi teksi, sebab teksi ni setiap 4 km. So kamu kena kira dulu 100 km bahagikan dengan 4 km. So kamu perlukan 25. So jadi nak cari bayaran teksi adalah RM5 tambahkan dengan RM 0.60 darabkan dengan 25. Right? So jadi jawapan yang kamu akan dapat adalah RM20. So dia minta hitung beza. Beza kena tolak, betul? So jadi beza dia adalah RM45 tolakkan dengan RM20. So jadi jawapan dia adalah RM25. So jadi jawapan dia adalah B, RM25. Right? Okey, soalan yang terakhir, soalan yang ke-10. Fizah memilih menggunakan perkhidmatan bas untuk berulang-alik ke tempat kerjanya dari rumah selama 5 hari seminggu. Dia membayar RM30 seminggu bagi perjalanannya. Hitung jarak rumahnya ke tempat kerja. Okey, dia kata RM30 untuk seminggu. Dia pergi kerja 5 hari sahaja. So jadi bayaran sehari. Okey, bayaran sehari adalah berapa? RM30 bahagi dengan 5. Betul? Sebab dia 5 hari kan? So jadi jawapan dia adalah RM6. So dia hanya gunakan RM6 untuk ulang alik. So RM6 ni ulang alik, maksudnya pergi dan balik. So jadi pergi balik adalah RM6. Tapi soalan minta jarak rumah ke tempat kerja. So jadi sehala je kan. Okay, kalau sehala bersama dengan RM6 bahagikan dengan 2. So kamu akan dapat RM3. So kenapa saya nak tahu berapa ringgit dia bayar untuk sehala? Sebab kita nak mencari berapakah jarak daripada rumah ke tempat kerja dia. So jadi sehala dia adalah RM3. So jadi dia naik apa tadi? Okay, dia naik bas. Okey, bas 10 sen untuk 50 meter. Okey, kamu boleh gunakan kadaran. Okey, iaitu kamu katakan RM 10 sen untuk 500 meter. So kamu boleh kata okey, setiap 500 meter tukarlah kepada km adalah 0.5 km. Okay, jadi setiap 0.5 km dia berkadaran sebanyak 0.1 sen.
So ni RM 0.10. So jadi soalan minta kalau sebanyak RM3. So jadi kamu tak tahu nilai dia berapa, tapi kamu nak gunakan sebanyak RM3. So jadi macam mana nak dapatkan jawapan kat sini? So maksudnya kamu tak tahu ni. Jadi sama macam konsep tadi. RM3 ni bawa sebelah sini supaya kamu dapat berapakah nilai. Okay, maksudnya berapakah jarak. Sebab ni km kan, ni mesti km juga. So jarak dia adalah 0.5 km bahagikan dengan RM 0.1 darabkan dengan RM3. Jadi apakah jawapan dia? Okay, jadi 0.5 bahagikan dengan 0.1 kemudian darabkan dengan 3. So jadi jawapan dia adalah 15 kilometer. Nampak tak? So 15 km. Kan kamu dapat ni, kamu akan dapat 15 km dekat sini. So jadi jawapan dia adalah C. So jadi jawapan dia adalah C. Okey. So harap kamu boleh faham. So kalau tak faham nanti boleh tanya saya personal soalan mana yang kamu betul-betul tak faham. So kalau ada masalah boleh cuba, kalau kamu sebelum ni kamu tak tahu, so sekarang kamu dah tahu kan. Okey, cuba try jawab lagi sampai kamu faham cara untuk menjawab satu persatu soalan. Itu saja. Terima kasih.